Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama kitab kita ni Isra' Mi'raj. Bukti-bukti kuasa Allah di langit terpesona di Sidratul Muntaha lah. Karangan Syekh Muhammad Alwi. Jadi kita ni bab ke-21 tidak ada bahagia syaitan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah Isra' dan Mi'raj disebutkan bahawasanya Jibril mengeluarkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia Jibril membasuhnya dengan air Zam-Zam dan menghilangkan sifat yang mengganggu. Dalam satu riwayat dikatakan bahawa ia Jibril mengeluarkan dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa segumpal darah yang hitam. Mungkin darah biasa, darah hitam lah. Dan ia berkata, ini adalah bahagia syaitan darimu. Syekh Ad-Dardir mengatakan, yakni tempat bisikan syaitan darimu dan penguasaannya atasmu jika ada jalan baginya. Mungkin masih tersisa pada pembahasan yang pertama. Jika tidak, berarti telah dikeluarkan pada bahasan yang pertama. Dan pembahasan itu diciptakan sebagai penyempurnaan bagi ciptaan kemanusiaannya. Selain itu, jika Nabi SAW diciptakan dalam keadaan bebas darinya, maka anak-anak Adam tidak dapat mengetahui hakikat. Maka Allah menampakkan hal itu melalui tangan Jibril agar mereka mengetahui kesempurnaan batin baginda sebagaimana telah tampak bagi mereka kesempurnaan zahiriah baginda. Ini bukan sekadar sempurna zahir ni lah. Batin Nabi pun sempurna lah dengan bahasa hal. Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan agar tidak tersingkap auratnya. Ini pun masalah lah, riwayat ni tidak sahih pun dah. Ni riwayat tak kuat ni dah. Nabi sunat lalu dah. Maksudnya beranak tu tak ada lah sanak tak tahu mana dah. Cerita-cerita syair-syairnya dah. Iaitu sesuatu yang tidak sesuai dengan kemuliaannya tu kata dia daripada Hasan anak tu boleh pakar dah. Ada riwayat menyebutkan bahawasanya orang melihat aurat Nabi SAW akan buta dah. Ni pun over juga, nampak tidak sahih. Tak apalah. Pertama dia, kesempurnaan penciptaan hati Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah bahawasanya hati Nabi Muhammad SAW adalah hati yang paling baik, paling lapang, paling kuat, paling bersih, paling lembut dan paling halus. Hati Nabi SAW adalah hati yang selalu sedar, yang terjaga, penuh dengan cahaya-cahaya keimanan dan Al-Quran. Yang kedua, sebaik hati adalah hati Nabi SAW. Dalam Musnad Ahmad dan selainnya dari Ibn Mas'ud radhiyallahu disebutkan bahawasanya ia Ibn Mas'ud berkata, sesungguhnya Allah SWT melihat hati para hambanya, maka didapati bahawa hati Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati para hamba. Maka Allah SWT memilihnya untuk dirinya dan mengutuskannya dengan menyampaikan risalahnya. Selanjutnya Allah SWT melihat lagi hati para hambanya, maka didapati hati para sahabat adalah sebaik-baik hati para hamba. Maka Allah menjadikan mereka para sahabat sebagai pendamping Nabi SAW membela agamanya. Maka apa sahaja dilihat oleh orang Islam sebagai suatu kebaikan, maka hal itu di sisi Allah adalah baik. Apa sahaja dilihat oleh orang Islam suatu keburukan, maka hal itu di sisi Allah adalah buruk. Itu maksudnya ma'ruf dalam bahasa Arab ni. Kebaikan itu dikenali, tidak diingkari, diketahui sebagai baik dah. Mungkar pun diingkari. Dia ramai orang ingkar tu maksudnya menetap molek lah secara umumnya. Imam Al-Hafiz Al-Qastalani berkata, dikeluarkan hati Nabi SAW dan perkara-perkara lain yang di luar kebiasaan adalah di antara yang wajib diterima tanpa mengalihkannya dari erti sesungguhnya. Disebabkan kewenangan kekuasaan Allah sehingga tidak ada yang mustahil dari hal-hal itu. Allah SWT telah memberikan pada Rasulullah SAW hati yang terjaga. Maka baginda sentiasa menghadap Allah SWT dan sedar kepadanya tanpa pernah lalai. Dan juga tidak terjadi pada hati Nabi SAW suatu kecacatan akibat tidur. Ini kerananya mimpi Nabi SAW termasuk wahyu dan salah satu jenis daripada wahyu lah. Sebagaimana tidurnya tidak membatalkan wuduk. Wuduk Nabi tak batal dah walaupun Nabi tidur, sebab hati Nabi terjaga lagi dah, tak pernah lalai dah. Gitulah. Hal itu telah pasti berdasarkan hadis-hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari dan selainnya dari Aisyah. Dalam hadis tentang tidur Nabi SAW pada malam hari, Aisyah berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, adakah engkau tidur sebelum engkau salat witir? Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, sungguhnya dua mataku tertidur, namun hatiku tidaklah tidur. Jadi hati Nabi ni tak tidur dah. Macam jaga sama dah. Dalam Musnad Ad-Darimi disebutkan suatu ketika Nabi SAW datang. Kemudian dikatakan padanya, benar-benar matamu tertidur, telingamu mendengar dan hati memahaminya.
Nabi SAW bersabda, maka dua mataku tertidur, dua telingaku mendengar, dan hatiku memahaminya. Lalu dikatakan padaku, seorang tuan membangkang suatu rumah, kemudian dia membuat jamuan dan mengutus seorang penyuruh. Maka siapa yang menjawab orang menyeru, dia masuk tempat tersebut, makan jamuan itu dan tuan tersebut meredainya. Siapa tidak menjawab orang menyeru itu, dia tidak masuk pada tempat tersebut, tidak makan jamuan itu dan tuan juga membencinya pula. Lalu dia berkata, tangan demikian Allah adalah tuan. Dan demikian itu Allah adalah tuan, Muhammad adalah orang yang menyeru, rumah adalah Islam, jamuannya adalah syurga. Jadi orang tak usah masuk syurga dah, tak jawab seruan Islam. Pengertian yang penting ialah Al-Habib Imam Al-Arif Billah As-Sayyid Ali Al-Habsyi mengatakan mengenai masalah dibelahnya dada Nabi SAW dan dikeluarkan bahagian syaitan dari hatinya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis dan asar-asar. Tidaklah para malaikat mengeluarkan dari hatinya penyakit, akan tapi mereka menambah padanya kesucian di atas kesuciannya. Maksudnya bukan ada penyakit sungguh, tapi nak suci lagi, semakin suci hati Nabi dah. Terdapat pada benak kami pengarang makna yang lain, iaitu bahawasanya hati Nabi SAW dipenuhi dengan rahmat. Bahkan ia sumbernya rahmat dan pokoknya rahmat. Sebagaimana Allah Ta'ala firman yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan engkau kecuali menjadi rahmat bagi semua alam. Ama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Anbiya ayat 107. Rahmat ini adalah rahmat yang lengkap dan juga sempurna, kerana rahmat itu adalah rahmat Allah yang memenuhi segala sesuatu. Akan tapi Allah SWT mengeluarkan syaitan, sekutu-sekutunya dan kawan-kawannya, sehingga tidak ada bahagian bagi mereka, syaitan-syaitan dalam rahmat ini, dalam hati Nabi, dalam rahmat Nabi tak ada dah. Dan tidak ada sesuatu bagi mereka darinya. Jadi maknanya ketika itu adalah bahawa mereka, para malaikat, mengeluarkan dari hati Nabi SAW yang mulia bahagian syaitan dari rahmatnya. Maka tidak ada lagi bahagian bagi syaitan dari rahmat ini. Wallahu'alam. Dari rahmat tu perkara itu syaitan tu pergi makan dah. Rahmat ke berkat ke kan. Tak baca bismillah ke apa je, dia tu pergi makan dah. Jadi begitu juga rahmat dari hati ni, habis Nabi tak ada tidak ada gangguan syaitan, tidak ada tumpangan syaitan. Yang ketiga, cap kenabian. Penyebutan tentang stempel kenabian ada dalam kisah Isra' dan Mi'raj, dan bahawasanya Jibril menstempel di antara pundak Nabi SAW dengan stempel kenabian. Hal itu diriwayatkan oleh Ibn Jarir, Ibn Abi Hatim, Al-Bazar dan Abu Ya'la. Di stempel cok kenabian itu ada riwayat Ibn Jarir, Ibn Abi Hatim, Al-Bazar dan Abu Ya'la. Para ulama berbeza pendapat tentang stempel kenabian dan banyak pendapat yang maknanya saling berhadapan lah. Pendapat pertama, stempel kenabian seperti telur burung puyuh. Nah, ini pendapat pertama dah. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari As-Sa'id bin Al-Jazid, ia berkata, aku berdiri di belakang punggung Nabi SAW. Lalu akan melihat stempel kenabian di antara dua pundaknya, dua bahu dia lah. Seperti telur burung puyuh ni. Apa macam telur burung puyuh ni. Pendapat kedua, stempel kenabian ni seperti genggaman. Maksudnya genggaman telapak tangan. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Sarjas. Dia berkata, aku melihat stempel kenabian di antara dua pundaknya ketika menggerakkan pundaknya yang kiri berupa genggamannya. Macam genggaman ya. Pendapat ketiga, stempel kenabian seperti telur burung merpati. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia Jabir berkata, aku melihat stempel kenabian, cop kenabian itu di antara dua pundak Nabi, dua bahu Nabi lah, seperti telur burung merpati yang murid badannya. Abu Hasan bin Ad-Dhahak meriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu, dia Salman berkata, aku melihat stempel kenabian di antara dua pundak Rasulullah SAW seperti telur burung merpati. Pendapat keempat, stempel kenabian adalah kumpulan bulu. Ahmad At-Tirmizi atau Tabrani meriwayatkan dari Amr bin Al-Khattab Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia Amr berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, mendekatlah kepadaku dan usaplah punggungku. Lalu aku mendekat dan kemudian mengusap punggungnya. Serta aku meletakkan jari-jariku pada stempel kenabian. Lalu tanyakan kepadanya, Amr, stempel apa? Dia menjawab, sekumpulan bulu di pundaknya. Abu Sa'id An-Naisaburi meriwayatkannya dengan redaksi bulu-bulu yang hitam. Itu pendapat keempat. Pendapat kelima, stempel kenabian seperti kelenjar gondok. Ahmad bin Sa'id dan Al-Bahaqi meriwayatkan dari beberapa jalur melalui Abu Ramsah. Dia Abu Ramsah berkata, aku pergi bersama bapa kepada Nabi Rasulullah SAW. Aku pergi bersama bapa kepada Rasulullah lah, jalan jumpa Nabi. Lalu aku melihat benda seperti kelenjar gondok di antara kedua-dua pundak. Pendapat ke-6, stempel kenabian adalah sejenis daging yang menonjol. At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia Abu Sa'id berkata, stempel kenabian yang di antara dua pundak Rasulullah adalah daging yang menonjol. Pendapat ke-7, stempel kenabian seperti buah kemiri. Ibn Hibban meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Ishaq bin Ibrahim, Qadi Samarqand.
telah mencerita kepada kami Ibnu Jurayh dari Atta dari Ibnu Umar radhiyallahu. Dia Ibnu Umar berkata, stempel kenabian di punggung Nabi SAW seperti buah kemiri dari daging yang tertulis di situ Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ibn Hafiz Al-Haythami dan kitab Mawaridul Zam'an Al-Zawaid Ibn Hibban setelah menyebutkan hadis ini menyatakan pada sebagai perawi keterangan tentang stempel kenabian bercampur dengan keterangan tentang stempel yang menutup kitab-kitabnya. Pendapat ke-8, stempel kenabian seperti buah apel. At-Tirmizi beriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Abu Musa berkata, stempel kenabian berada di bawah tulang rawang bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti buah apel. Pendapat ke-9, stempel kenabian seperti bekas bekam. Ahmad dan Al-Baqi meriwayatkan dari At-Tarikhi utusan Heraklius. Dalam hadisnya yang panjang, di mana dia berkata, tiba saya melihat stempel kenabian terletak pada tulang rawan pundaknya seperti bekas bekam yang besar. Pendapat ke-10, stempel kenabian seperti tahi lalat yang hitam yang cenderung ke kuning-kuningan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu bahwasanya dia Aisyah berkata, stempel kenabian seperti tahi lalat yang hitam yang cenderung ke kuning-kuningan. Di sekitarnya terdapat bulu-bulu yang tersusun seolah-olah bulu leher kuda. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Khaisamah melalui Syabih bin Abdullah Al-Ghani. Pendapat ke-11, stempel kenabian berupa tahi lalat hijau yang sedikit berlubang dalam daging. Ini dikutip oleh Ibn Abi Khaisamah dalam tarikhnya dari sebahagian mereka. Pendapat yang ke-12, stempel kenabian seperti lutut kambing. At-Tabarani dan Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Al-Ma'rifah dari Ibad bin Bishr radhiyallahu anhu. Dia berkata, stempel kenabian berada di hujung pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kiri seperti lutut kambing. Dari Rasulullah SAW tidak senang bila stempel itu terlihat. Sanad hadis ini dhaif, lemah. Pendapat ke-13, stempel kenabian seperti telur burung merpati yang tertulis di bahagian dalamnya Allahu wahdahu la syarikalah. Allah tidak ada sekutu baginya, sedangkan di bahagian luarnya tertawajjuh haitsu syi'ta fa innaka mansur. Hadapkanlah mukamu sekendakmu kerana sesungguhnya engkau selalu tolong. Al-Hakim At-Tirmizi dan Abu Nu'aim telah meriwayatkan hadis tersebut. Pengarang kitab Al-Mawarid mengatakan bahawa hadis tersebut adalah batil, hadis palsu. Pendapat ke-14, stempel kenabian seperti cahaya yang berkilau-kilauan. Aiz meriwayatkan hadis tersebut dari Syaddad bin Aus. Pendapat ke-5, stempel kenabian adalah sekelenjar gondok seperti kelenjar gondok burung merpati. Kena bagi dah. Ibn Abi Asim meriwayatkan hadis tersebut dalam kitab sirahnya. Pendapat ke-16, stempel kenabian seperti pohon tin yang kecil yang cenderung kehitam-hitaman. Hal itu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu. Pendapat ke-17, ia seperti sesuatu yang distempel. Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Amr bin Al-Khattab bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, aku melihat stempel kenabian di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ke-18, bahawasanya di antara dua pundaknya terdapat seperti lingkaran bulan yang ada tulisan pada dua baris. Pada baris pertama, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, dan pada baris kedua, Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Abu Ad-Dihdash Ahmad bin Ismail Ad-Dimashqi telah meriwayatkan hadis tersebut pada juzuk pertama dari kitab hadisnya. Pengarang kitab Al-Mawarid mengatakan bahawa hadis tersebut adalah jelas batil. Pendapat ke-19, stempel kenabian seperti telur burung unta. Ibn Hibban dalam kitab Sahihnya meriwayatkan dari Jabir bin Samrah. Jabir berkata, aku melihat stempel kenabian di antara dua pundaknya seperti telur burung unta yang menempel di badannya. Al-Hafiz Abu Hasan Al-Haythami mengatakan dalam kitab Mawaridul Zam'an, ini diriwayatkan dalam hadis sahih tentang gambaran Nabi SAW dan redaksinya seperti telur burung merpati, dan itulah yang paling benar. Seperti telur burung merpati. Pada riwayat Ibn Hibban terdapat kesalahan dari sebahagian perawinya. Para ulama berbeza pendapat tentang letaknya pada badan dan baginda mana duduknya cap kenabian. Dalam kitab Sahih Muslim bahasanya terletak pada pundak yang kiri, sedangkan dalam riwayat dari Salman disebutkan bahawa letaknya di tulang ruang pundak Nabi SAW sebelah kanan. Para ulama mengatakan bahawa riwayat ini saling berdekatan pada maknanya dan itu bertentangan. Tetapi setiap perawi menyerupakannya berdasarkan tampak selintas olehnya. Sehingga yang satu mengatakan bahawa stempel kenabian itu seperti telur burung puyuh. Yang lain mengatakan seperti telur burung merpati sebab mata masing-masing itu rasa lain. Dan yang lain lagi menyebutkan seperti buah apel. Ada pula yang mengatakan seperti sepotong daging menonjol. Ada yang menyebutkan seperti daging menyembul. Ada pula yang mengatakan seperti bekas bekam dan ada juga yang mengatakan seperti lutut kambing. Semuanya adalah kata-kata yang menghendaki maksud yang sama, iaitu adanya sepotong daging. Sedangkan orang yang mengatakan bahawa stempel kenabian itu berupa rambut kerana bulu rambut tersusun di sekitarnya. Sebagaimana disebut dalam riwayat lain,
Abul Abbas Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim mengatakan bahawa hadis-hadis yang sabit menunjukkan bahawasanya stempel kenabian seperti sesuatu yang tampak kemerah-merahan di pundak Nabi SAW sebelah kiri. Di mana yang menganggapnya kecil seperti telur burung merpati dan yang menganggapnya besar seperti genggaman tangan. Al-Qadi menyebutkan seperti ini dan menambahkan, adapun riwayat menyebutkan bahawa ia seperti genggaman tangan, maka zahirnya mengandungi pertentangan. Sehingga riwayat ini ditakwilkan sesuai dengan riwayat yang lebih banyak. Maka maknanya ia seperti genggaman tangan namun lebih kecil darinya dengan ukuran telur burung merpati. Okay, hikmah cop Nabi ni hikmah kaedah gapo dah. Imam Suhaili berkata, Suhaili ni syarah kitab Sirah Ibn Hisham ke antara kitab dia dah. Tak tahulah kitab mana ni, bukan lihat tu dah. Imam Suhaili berkata, hikmah bahawa stempel berada pada pundaknya yang kiri adalah bahawa Nabi SAW terjaga dari bisikan syaitan dan itu tempat di mana syaitan membuat bisikan pada anak Adam. Bergaki ke jatuh kita dah. Jadi hikmah penempelan stempel kenabian adalah bahawa ketika hatinya telah penuh dengan iman, maka ia distempel sebagaimana itu distempelnya bejana. Ia penuh dengan minyak wangi dan mutiara. Maka Allah SWT menghimpunkan bahagian-bahagian kenabian bagi Rasulullah SAW dan distempel dengan stempel kenabian sehingga musuh Nabi SAW tidak menemui jalan kepadanya dengan sebab adanya stempel tersebut. Kerana sesuatu yang distempel itu dilindungi. Seperti itu pula pengaturan Allah kepada kita di alam ini. Jika salah seorang dari kita mendapatkan sesuatu telah distempel, maka hilanglah keraguannya di pertentangan di antara manusia. Maka Allah Ta'ala semesta alam menstempel dalam hatinya dengan stempel yang membuat hatinya tenang, masuk cahaya kepadanya dan menjadi semakin kuat hatinya. Maka tampaklah di antara dua pundak sebagai baginda seperti telur. Yang kelima, sejarah pelekatan cop. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahawa hadis menunjukkan bahawasanya stempel kenabian boleh ada ketika Nabi SAW dilahirkan. Pertama kali penempelan ke stempel kenabian adalah ketika dada baginda dibelah sewaktu baginda dalam asuhan Halimah. Itu start mula-mula dah. Ada stempel kenabian. Hal itu membantah orang yang menganggap bahawa Nabi SAW dilahirkan sudah distempel. Tak betul lah. Itu pendapat yang nukilkan. Dalam kitab Fathul Bari dengan redaksi, ada pendapat yang mengatakan Sirah Tamrid yang mengatakan bahawa Nabi SAW dilahirkan sudah distempel. Stempel dulu baru beranak dah. Dan ada pula yang mengatakan bahawa itu distempel pada waktu kemudian. Imam Mughlata menukilkan pendapat tersebut dari Ibn Ais. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar berkata pendapat terdahulu adalah lebih pasti. Imam Al-Hafiz Asy'ari mengatakan ia mensahihkan itu dalam kitab Al-Ghurar. Yang ini bahawasanya Nabi SAW distempel ke stempel ketika dibelah dadanya dalam asuhan Halimah. Itu lebih ramah lah. Ulama-ulama cerita bahawa distempel latar belakang Nabi ke apa tu adalah masa Nabi dia belah dadanya dah ketika dia kecil lagi di bawah asuhan Halimah. Hadis menunjukkan bahawa penstempelan terjadi berulang-ulang sebanyak 3 kali dah. Pertama ketika Nabi SAW berada di daerah Bani Sa'ad ketika disusui oleh Halimah masa kecil lagi dah. Masa Nabi berada dalam daerah Bani Sa'ad. Yang kedua ketika dibangkitkan menjadi Rasul. Yang ketiga ketika peristiwa Isra' Mi'raj dah. Isra' Mi'raj. Dia Al-Hafiz Asy-Syami juga mengatakan saya tidak menemui dalam hadis-hadis tentang pembelahan dada Nabi SAW ketika baginda berusia 12 tahun. Keterangan yang menyebutkan tentang perstempelan. Wallahu a'lam. Dengan mengumpulkan beberapa pendapat yang ada, Syekh Ad-Dardir mengatakan bahawa dengan menggabungkan beberapa riwayat ada, tidak ada halangan bahawa Nabi dilahirkan dengan suatu tanda. Namun belum jelas kerana ukurannya sebesar telur burung merpati. Kecuali setelah peristiwa pembelahan dada baginda. Imam Al-Burhan Al-Halabi ditanya, apakah stempel kenabian suatu khususan Nabi SAW ataukah setiap Nabi distempel dengan stempel kenabian? Adakah Nabi Muhammad SAW saja ataupun Nabi lain serupa Nabi kita stempel dah? Dia menjawab, saya tidak mendapati pendapat seperti itu namun tampaknya perstempelan itu khusus bagi baginda dengan beberapa asas saya. Ada ulama kata stempel kenabian tidak ada Nabi lain, hanya Nabi Muhammad SAW saja. Jadi sebab asalnya apa? Di antaranya perstempelan itu menunjukkan bahawa baginda SAW adalah penutup para Nabi. Sedangkan yang lainnya tidaklah demikian lagi. Nabi SAW akhir Nabi dia kan? Bukan akhir Nabi terakhir lah. Tapi Nabi Muhammad SAW dia adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Penutup para Nabi, dia ada stempel ada. Jadi sedangkan yang lainnya tidak demikian juga kerana pintu kenabian ditutup dengan diutusnya beliau, maka tidak lagi dibuka lagi setelah baginda.
Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, ia berkata Allah tidak mengutuskan seorang nabi kecuali padanya ada tahid lalat kenabian pada tangan kanannya. Kecuali Nabi SAW, kerana sungguhnya tahid lalat kenabiannya ada di antara kedua-dua pundaknya. Berdasarkan perkara ini, maka penempelan stempel ngecop di punggung Nabi SAW merupakan khususan baginda, tidak ada pada para Nabi lainnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Syekh kami, maksudnya gurunya, Al-Imam Al-Hafiz Asyuti dalam kitab Unmuzaj Al-Labib. Sebagaimana terdapat dalam naskah-naskah yang benar dari kitab tersebut. Berbeza dengan terdapat pada naskah-naskah lainnya yang bertentangan dengan itu. Ada yang mengatakan bahawa stempel kenabian hilang ketika Nabi SAW wafat. Sehingga dengan itu diketahuilah wafatnya baginda. Stempel cop lah. Cop kenabian itu surat menyurat apa dah. Syekh Abdul Basit Al-Bulqini mengatakan dalam kitabnya Al-Istisfa. Jika ada yang mengatakan bahawa kenabian dan kerasulan tetap ada setelah Nabi SAW wafat dalam erti sesungguhnya. Sebagaimana kekalnya sifat keimanan bagi seorang mukmin setelah kematiannya. Kerana yang bersifat dengan sifat kenabian. Kerasulan dan keimanan adalah ruh. Dan hal itu kekal, tidak berubah-ubah setelah matinya badan. Sebagaimana pendapat itu dijelaskan oleh An-Nasafi. Lalu mengapa diangkat dihilangkan stempel yang merupakan ciri dari sifat tersebut? Jawapan saya seperti berikut. Kerana stempel kenabian, cap kenabian itu diletakkan untuk satu hikmah tertentu. Iaitu kesempurnaan penjagaan diri dan perlindungan dari syaitan. Sebagaimana dengan kewafatannya, kematiannya, Nabi itu baginda benar-benar aman darinya. Maka tak ada gunanya lagi stempel itu tetap berada di tubuhnya. Apa yang disebutkan oleh Imam Nasafi, bahawa kenabian dan kerasulan itu tetap ada setelah kematian para Nabi. Dalam erti sesungguhnya itu adalah aliran Abu Hasan Asy'ari. Kenabian kerasulan itu ada, tetap ada. Dan para pengikutnya Abu Hasan Asy'ari dan para pengikutnya pada umumnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nasafi, kerana menurut mereka para Nabi itu hidup di kubur mereka sebagaimana nyatakanlah hadis-hadis. Jadi dalam hadis sebut tu macam hiduplah orang dalam kubur. Tapi tidak ada sokongan terai lah. Sekadar kemungkinan itu masuk. Gitulah dah. Macam hidup. Gitulah di kubur mereka lah. Al-Imam Al-Hafiz Ibrahim Al-Harbi dalam kitab Al-Gharibnya. Dan Ibn Asakir dalam kitab Tarikh yang meriwayatkan dari Jabir Jabir berkata, Rasulullah SAW memboncengkan aku di belakangnya. Lalu aku mencium stempel kenabian dengan mulutku. Dan stempel kenabian itu membuat aku bau semerbak minyak wangi. Habisnya kenal dah. Baskom emas tempat dibasuhnya hati Nabi SAW. Baskom dalam teks hadisnya dikatakan tas adalah bejana yang sudah dikenal dan biasanya terbuat dari tembaga. Baskom dipilih kerana ia merupakan alat yang paling terkenal digunakan untuk membasuh. Baskom tersebut terbuat dari emas kerana emas adalah logam yang paling bersih, tidak terkena karat serta tidak dikuasai oleh api dan tanah. Jadi ia sesuai dalam maknanya dengan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hati baginda adalah hati yang paling bersih, tidak terkena karat maknawi dan syaitan tidak boleh menguasainya. Juga kerana kesesuaian beratnya baskom emas dengan beratnya penerimaan wahyu. Juga kerana adanya kesesuaian dari segi lafaz, iaitu zihab runat al-bashariyah, hilangnya kepentingan manusia, atau kerana zihabuhu ilal hadrah al-qudusiyah, perginya Nabi SAW kepada hadrat yang Tuhan yang suci. Adapun kebolehan menggunakan emas mungkin kerana adanya kekhususan bagi Nabi SAW, atau mungkin kerana keharaman emas belum disyariatkan lagi pada masa itu, dan mungkin juga kerana emas baru diharamkan, yakni untuk digunakan sebagai bejana setelah berhijrah. Mungkin pula kerana baskom emas itu berasal dari para malaikat, dari alam malakut kerajaan Allah, sedangkan yang diharamkan adalah emas yang berasal dari alam malak kerajaan manusia, yakni bumi. Jadi hak kata hari-hari itu walaupun cuci dengan bakom bekas emas tu, kalau manusia biasa mungkin hak hari-hari lah, sebab perhiasan benda tak boleh guna gitu dah. Perhiasan saja boleh, hak lain tak boleh. Jadi cuma Nabi Isra Mi'raj kalau nampak bekas emas tu berasal dari alam malak kerajaan manusia, yakni di bumi dah. Mungkin juga kerana ia termasuk bejana-bejana syurga tidak haram menggunakannya, dan pembasuhan hati Nabi SAW dengan air Zamzam adalah kerana ia merupakan air yang paling utama setelah air yang keluar dari jari-jari Nabi SAW. Hal itu dinyatakan oleh Imam Bulqini. Air Zamzam ini muncul dari tepukan pada bumi oleh malaikat Jibril dengan sahibnya. Juga kerana dikatakan bahawa air Zamzam dapat menguatkan hati dan bahawa ia bahagian dari air sungai, air syurga, dan telah mendapatkan keberkatan bumi. Lalu diikuti oleh telaga Kautsar. Kemudian sungai ini Imam Subki menyusunnya dengan ucapannya dah. Dulu buat syair dulu dah.
Air yang paling utama adalah air yang keluar di antara jari-jari Nabi yang diikuti. Air Zam-Zam, kemudian Telaga Kautsar, lalu Sungai Nil di Mesir, kemudian sungai-sungai lainnya. Ibn Abi Jamrah berkata hati baginda tidak dibasuh dengan air syurga kerana ia telah terkumpul pada air Zam-Zam. Kerana asal air Zam-Zam adalah dari syurga juga. Kemudian menetap di bumi. Dengan hal itu diharapkan kekalnya keberkatan Nabi SAW di muka bumi. Banyak hadis mengenai keutamaan air Zam-Zam. Yang paling terkenal di antaranya adalah hadis Jabir di mana dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, air Zam-Zam tergantung dengan niat minumnya. Tergantung niat minumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Musnad dan Ibn Majah dalam kitab Sunan. Banyak ulama yang menganggap hadis tersebut hasan dan sebahagian lain menganggapnya sahih. Tentang hadis tersebut, Imam Al-Hafiz Ibn Hajar telah menulis kitab yang khusus yang disebutkan oleh Al-Ustaz Dr. Said Al-Baqdashi. Dalam kitabnya yang komprehensif dan berharga, Fadlul Ma Zamzam. Dah. Nama kitab dia dah. Ustaz Dr. Said Al-Baqdashi dah. Al-Lama Al-Muhaddis Al-Syarih Muhammad bin Idris Al-Qadri Al-Hasani juga memiliki suatu risalah khusus tentang itu yang dinamai Izalah Ad-Dahsyi wal Wala'ah An-Mutahayyir fi Sihah Hadis Zam-Zam lima syurbalahu tu, Ma'u Zam-Zam lima syurbalahu. Risalah ini telah cetak dah. Ada kitab khusus bincang Ma'u Zam-Zam lima syurbalahu dah. Ada kitab khusus. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.